Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi dengan topik kita pada malam ini. Apa dia? Kita nak kenali anxiety ni dengan tajuknya Mental Anxiety Disorder. Tiada halangan untuk teruskan hidup. Itu perlu tahu. Rakan-rakan sekeliling, ahli keluarga pun kena faham, kena tahu apa itu anxiety. Dan bersama dengan kami pada malam ini, saya lalukan kedatangan Ya Fatin Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana luangkan masa untuk datang bersama berkongsi cerita bersama dengan penonton Selamat Malam Malaysia. InsyaAllah. Baik-baik ni. Nak tahulah juga awal-awal ni kan. Yelah, macam manalah kita boleh tahu. Kita ni kadang tak tahu. Kita ingat ke kita ni penat, cemas ataupun degupan jantung ni cepat. Kita ingat ke macam biasa je. Rupanya anxiety. Bagi pengalaman Nabila, bagi Fatin sendiri, Fatin Nabila, suka nak panggil Nabila juga kan. Dah kata Fatin. Bagi Fatin sendirilah, pengalamannya macam mana? Kongsikan bersama dengan kami. Okey, macam apa yang I call you Abang Nordin? Abang Nadir. Oh, Allahu Akbar, Abang Nadir. Okay now. Alright, so macam Fatin pun, to be honest, Fatin tak tahu yang Fatin ada anxiety disorder pada awalnya. Tapi apa yang Fatin alami adalah the moment when I wake up, I feel so bad. The moment when I would like to sleep, I was crying every moment. Every time. Tiba-tiba. Tak tahu sebab apa tiba-tiba dia. Okey, macam Fatin ada satu traumatic event yang datang dalam hidup Fatin dan event tersebut memberi impak yang sangat besar kepada emosi Fatin. So, undeniably benda tu terbawa-bawa dalam kehidupan sebab mungkin itu adalah satu event yang Fatin paling tak sangka dan dia jadi pada Fatin, Allahumma salli ala Muhammad. So, dia impact lah kepada Fatin punya study, and Fatin seorang yang subhanallah dengan kemampuan daripada Allah, Fatin sangat menitik beratkan tentang study, and it hits my study very well, and it even increased my anxiety at that moment. At the class itself, Fatin rasa macam sangat takut. Like contohnya macam kelas secara terbuka kan, like the lecturer was teaching dekat depan, and Fatin rasa macam kenapa rasa sangat takut ni? Kenapa rasa berdebar? Kenapa tangan sangat sejuk? Kenapa tangan rasa kebas? All those things happen to me. And kenapa rasa macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, the moment when I would like to open up the book. The thing that triggers myself is the moment when I would like to open up the book. Just imagine, dalam Fatin belajar. And benda yang trigger Fatin adalah the moment when I would like to open up the book. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, I was facing that kind of idea. Alhamdulillah, dan mungkin itulah yang Fatin rasa I need to learn something lah from there. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah dia. Sebenarnya kita tak jangka ya Fatin, walaupun kita individu daripada yang kalau kita tengok Fatin di Instagram semua ceria-ceria je nampak karakternya kan. Tapi kita tak jangka walaupun kita ceria ke kalau dah benda nak jadi akan jadi juga. Jadi macam Fatin, macam mana Fatin kawal, sebab Fatin dah sayang sangat, memang suka sangat cinta pada study, belajar kan. Dan bila dah sampai waktu anxiety tu, nak buka buku pun sampai benda tu boleh trigger kita jadi sesak nafas. Macam Fatin, alhamdulillah, macam mama dia bawa Fatin pergi psychiatrist. Dia adalah bantuan daripada my lecturer as well, sebab dia Allahumma salli ala Muhammad, macam my lecturer dia bagi tahu Fatin you should meet psychiatrist. And Fatin pergi jumpa psychiatrist di Sunway Medical Center, and alhamdulillah Fatin dapat treatment yang alhamdulillah dengan izin Allah sangat baik. So macam ni Fatin bukan nak kata jangan menolak ubat, tapi doktor bagi Fatin ubat, and doktor juga pada masa yang sama mengajar Fatin macam mana nak solve the problem, sebab anxiety ni dia dah masuk dalam subconscious mind. Contoh kan, habit bila you fikir negatif all the time, it's like your subconscious. Subhanallah. Tanpa sedar. Tanpa sedar kan? Tanpa sedar. So bila tanpa sedar tu berlaku, so macam habit lah. You buat apa-apa pun dia takut. You buat apa-apa pun dia rasa macam Allahumma salli ala Muhammad. I don't know how to tell it, but the moment bila you dapat rasa tu, you rasa nak lepaskan diri. You rasa macam I don't want to feel in that way. So bagaimana yang Fatin buat? Alhamdulillah, Fatin amalkan setiap apa yang doktor cakap. Fatin pergi treatment. Fatin kata kat diri Fatin, at the end of the day, you have to cure yourself with Allah wills. You have to find a way to stop this idea so that you can live like a normal person. So itu yang Fatin cakap kat diri Fatin. All those things need a decision. Dalam semua benda tu, kita kena perlukan keputusan yang kuat. Kalau kita rasa kita nak stay dalam keadaan tu, maka meraihkanlah kesedihan tu. Macam tu. Faham. Kita melayan je lah perasaan tu ya, kalau nak sedih kekal macam tu. Tapi kalau kita betul-betul yakin dengan bantuan Allah, dengan keizinan Allah,
insya-Allah benda tu akan jadi lebih baik. Kita dengan ada ilmu-ilmu tertentulah. Memang ilmu is legit important for you to cure yourself. Fatin nasihatkan dekat kawan-kawan Fatin yang ada anxiety, memang kena jumpa psychiatrist, ambil treatment. And not just that, they must to have in mind that I want to cure. Memang kena ada satu satu pemikiran, saya nak cure, saya nak kuat, saya nak kuat untuk diri saya. Because the moment when you are feeling down, that idea yang akan bantu you semasa you kena trigger moment, semasa you jadi teruk, saya nak kuat. So bila you kata you dah betul-betul buat keputusan dalam hidup you, I nak kuat, I tak nak rasa lemah, I tak nak rasa this particular ketakutan menghantui diri I. So apa yang kita kena buat adalah cari ilmu macam mana nak kuat. So macam Fatin sendiri dalam kelas semua orang ambil nota. Kan Fatin cakap dekat abang tadi kan, Fatin benda yang Fatin buat adalah Fatin sangat triggered dengan bila mana Fatin buka buku. Semua orang ambil nota dalam kelas. Macam Fatin memang tulis zikir. Kalau Fatin izinkan untuk tunjuk. Allahu Akbar. Bagusnya. Okey, tunjukkan lah. Kalau boleh kamera dapat. Tahzan innallaha ma'ana. Maksudnya dekat sini, Fatin tulis dekat sini, Fatin percaya dengan zikir tu insya-Allah hati akan menjadi tenang. Dan Fatin amal ini adalah macam positive self talk. Kalau dalam pakar psikiatri yang berkongsi mengenai ini macam my secretary is a Buddhist dan Fatin Islam. So macam Fatin mengambil pendekatan, okay, why not kalau kita tukar perspektif my psychiatrist kepada Islam, kepada praktis Fatin sendiri. So macam Fatin, ini adalah positive self talk lah yang Fatin buat. So apa namanya? La tahzan innallaha ma'ana. Dan Fatin juga ada buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullah. Selawat kepada Nabi banyak juga pun membantu juga ya. Allahu akbar. Selalunya dalam sehari berapa banyak selalunya Fatin suratnya? Macam ini nota-nota yang Fatin ambil sempat lah dekat rumah tadi, because I was like very rushing. Sebenarnya banyak lagi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Macam Ibnu Khatir ada kata, kalau kita beristighfar, maka hati kita akan menjadi tenang, rezeki akan dibukakan, dan kita punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dosa kita akan diampunkan, and it's legit. I've tried it for several months. Fatin fokus kepada positive self talk yang berunsurkan zikir. Alhamdulillah, it helped me so much. Alhamdulillah. Abang suka betul kata-kata Fatin. Sebab apa? Daripada kata-kata Fatin itu menggambarkan Fatin ni seorang yang memang cintakan untuk belajar dan suka membaca. Itulah yang nak perlu ditekankan Fatin. Sebab kalau boleh kita nak bawakan adik-adik kita ni, kalau boleh sebenarnya manfaat kita suka membaca ni banyak sebenarnya. Tapi Fatin dah sebut tadi, bila ibu yang kiranya membawakan Fatin untuk berjumpa dengan pakar psikiatri, selalunya ada di antara kita ni segelintir daripada kita, bila dengar nak bawa ke pakar psikiatri, dia akan berperang dengan perasaan dia. Jadinya macam Fatin sendiri, reaksi Fatin mula-mula bila ibu cakap, baik kita jumpa dengan pakar psikiatri. Reaksi Fatin macam mana? Fatin macam, I make dua every single day. Because I feel like because Fatin dalam keadaan desperate tau. Fatin dalam keadaan desperate. Ya Allah, Fatin tak nak ada perasaan ni. Fatin cakap macam tu kat diri Fatin, macam until when Fatin nak simpan perasaan takut? Until when Fatin nak rasa menangis every single day? Macam sampai bila Fatin nak rasa sedih bila mana Fatin bangun? Sampai bila Fatin nak bergantung dekat diri sendiri, rasa resah dan sebagainya? If hanya sesiapa yang ada anxiety sahaja mengetahuilah apa yang Fatin cakap. So, apa yang Fatin boleh katakan dekat sini adalah you need to have masa pada ketika itu Fatin sangat desperate. So, apa je jalan yang ada, Fatin akan try. Okey. Ni ada juga antara daripada penonton-penonton ni yang bertanyakan, ada ke yang berhadapan dengan anxiety ni, dia tak tahu pun. Dia tahu yang dia sakit, tapi dia tak tahu pun yang dia sebenarnya mengalami masalah anxiety. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa Fatin kena anxiety, Fatin kena masa 2018, dah lama dah, alhamdulillah. Pada ketika itu, anxiety mental issue dia tak begitu hangat seperti sekarang. Subhanallah. Baru lagi masa tu. Pada ketika tu macam kalau you kena ada mental issue, memang you gila lah basically. People will chop you at that way. Tapi sekarang ni subhanallah, mereka dah propagate the idea of okay, mental issue is a normal disease yang kita perlu cure.
Subhanallah. Betul-betul. Yang itulah dia nak tahu disebab penonton-penonton ramai yang memang tak perasan. Jadinya dia kena tahu apa action yang perlu diambil. Macam Fatin sendiri, Fatin dah maknanya nampak dah apa-apa yang dirasai, apa tu mengganggu jiwa Fatin pun, itu Fatin dah terfikir ada something wrong dengan diri Fatin. Ya. Jadi Fatin saat-saat bila anxiety tu, kita tak boleh duga, ada orang kata anxiety ni dia akan pulih, kemudian dia akan datang balik. Possibility-nya untuk datang balik. I still remember Ustazah Nur Hafizah Musa ada kata, subhanallah, it's so incredible. Dalam dia punya kuliah, dia ada kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam Ustazah sendiri, ni kalau tak salah Fatin, memang Fatin dengar daripada kuliah dia live. Ustazah sendiri mengalami pengalaman sebegitu rupa. Subhanallah, sebab ada ujian yang tertentu. Dan beliau mengatakan, memang ujian tu sakit, tetapi iman memainkan peranan untuk kita bertahan, untuk kita kuat. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatin tak mampu bertahan kalau Fatin tiada Tuhan dekat Fatin. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatin until now pun, macam apa yang Fatin laksanakan adalah, masa Fatin nak betul-betul cure, ni nak cerita ni desperate sangat ni. Desperate sangat nak sembuh ni. Yeah. Fatin buka satu buku, it was given by my mom. Buku tersebut cakap pasal you solat tahajud pun apa-apa akan terhajatlah, apa-apa pun Allah akan angkat doa you. And at that particular moment, Fatin yang desperate nak cure daripada anxiety disorder, memang Fatin cakap dekat diri Fatin every single night bangun mujahadah buat tahajud. Allahu Akbar. So Fatin cakap kat diri Fatin at that particular moment, and subhanallah 3 bulan berturut-turut Fatin buat dengan izin Allah, dengan kemampuan yang Allah bagi. Subhanallah, bila mana kita dah kuat kita punya niat, ya Allah, aku memang nak sembuh, tak nak ada perasaan ini lagi, dengan bantuan Allah, memang kita akan ada alami certain event yang membuatkan kita triggered. Memang tak dinafikan. Memang kalau kita nak berubah, memang akan ujian tu datang. Memang ujian tu akan datang. Tetapi Allah beri kekuatan. Ya Qawi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Fatin selalu merayu dengan Allah, sentiasa sebut Allahu Akbar dengan izin Allah. Ya, alhamdulillah suka dengan macam tu Fatin. Ya, tapi itulah, kita ni nak borak panjang lagi ni, tapi kita berehat seketika. Nanti Fatin ada lagi ya. Untuk segmen yang ketiga nanti kita dapatkan pula tips-tips. Kita ulang balik tips-tips yang boleh dilakukan bagi mereka yang menghidap anxiety. Dan yang komen di Facebook, terima kasih banyak sangat. Saya tak sempat nak baca sebab khusyuk sangat dengan penerangan perkongsian daripada Fatin. Terima kasih banyak Fatin ya. Nanti kita jumpa sekejap lagi ya. Yang penting anda semua terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.